warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sejarah Islam sebagai lanjutan ataupun kesinambungan daripada sirah Nabi SAW dan juga sirah 4 sahabat yang pernah menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, akhir pertemuan kita pada 2 minggu lepas, saya telah berkongsi dengan tuan-tuan sekalian berkaitan dengan sejarah pengumpulan, penulisan dan pembukuan Al-Quran. Sejarah pengumpulan, penulisan dan pembukuan Al-Quran di zaman Nabi dan juga di zaman para sahabat. Malam ini insyaAllah kita akan sambung satu lagi topik, satu lagi tajuk, iaitu kita nak kenal beberapa orang sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu. Beberapa orang sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu selain daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Sayyidina Ali. Itu biasa dah kita dengar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali ni 4 sahabat dan juga merupakan penulis wahyu. Jadi kita nak kenal selain daripada 4 orang itu. Baik. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu. Maksudnya bila turun sesuatu ayat Quran, Nabi akan panggil nama-nama ini. Nabi akan panggil beberapa orang ni, Nabi akan perdengarkan bacaan wahyu yang Nabi terima itu. Mereka baca sebagaimana Nabi baca, mereka hafal, kemudian mereka tulis. Mereka tulis tu ada yang mereka simpan di rumah masing-masing untuk bacaan, untuk rujukan mereka, dan juga mereka hafal ayat-ayat yang mereka terima daripada Nabi SAW. Baik, malam ni kita nak kenal beberapa orang tokoh di kalangan para sahabat yang pernah menjadi penulis wahyu secara rasmi. Yang tulis wahyu secara tak rasmi itu mana ni? Yang tulis wahyu secara tak rasmi, dengar Nabi baca apa-apa ayat Quran, lalu mereka tulis, mereka simpan di rumah masing-masing untuk bacaan mereka. Yang tak rasmi itu ramai. Ni yang rasmi. Yang rasmi ini maksudnya yang memang dipilih oleh Nabi untuk menjadi penulis wahyu. Ya? Baik, kita tengok yang pertama. Yang pertama penulis wahyu kepada Nabi SAW iaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Jangan ditukar pula, kerana ada beberapa orang sahabat Nabi nama Zaid. Antaranya sahabat Nabi nama Zaid, Zaid bin Harithah. Zaid juga, Zaid bin Harithah. Dia bukan sekadar sahabat Nabi, anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Dia ada anak pula, nama Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid tu cucu angkat Nabi, yang Nabi pernah lantik dia jadi panglima perang
di usianya 18 tahun. Ya, ketika Nabi di penghujung usia, hampir-hampir wafat, Nabi lantik Usamah bin Zaid jadi panglima perang. Jadi Usamah bin Zaid itu cucu angkat Nabi lah, anak kepada Zaid bin Harisah. Jadi malam ni bukan Zaid bin Harisah, malam ni Zaid bin Thabit. Ya, penulis wahyu yang pertama iaitu Zaid bin Thabit. Baik, kita baca sikit latar belakang Zaid bin Thabit ini. Nama penuh Zaid bin Thabit ialah Abu Sa'id Ibnu Thabit Ibnu Abdahak Ibnu Zaid Ibnu Lawahan Ibnu Amr Ibnu Abdul Manaf Ibnu Ghannam Ibnu Malik Ibnu Najjar Al-Ansari. Dekat belakang tu ada gelaran Al-Ansari. Apa maksud Al-Ansari? Orang Ansar, maksudnya orang Madinah. Bila Nabi bersama dengan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sahabat-sahabat yang berhijrah bersama dengan Nabi itu kita panggil orang Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Orang Madinah yang sambut kedatangan orang Islam daripada Mekah, orang Madinah yang tolong orang Islam daripada Mekah ni, orang Madinah kita gelar Ansar. Ansar maknanya penolong, kerana mereka lah yang tolong sambut orang Muhajirin, beri bantuan, beri pertolongan. Maka Zaid bin Thabit ni orang Ansar. Sebab tu di hujung nama dia ada perkataan Al-Ansari, orang Ansar. Ya. Baik, tu daripada sebelah ayah. Daripada sebelah mak pula, Zaid bin Thabit, siapa nama mak dia? An-Nawar binti Malik bin Mu'wiyah bin Ali. Zaid bin Thabit dilahirkan di Madinah 11 tahun sebelum Nabi berhijrah. Zaid bin Thabit lahir di Madinah 11 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi kita kiralah Nabi berhijrah ke Madinah, usia Nabi penghujung 52. Nabi hijrah ke Madinah, usia Nabi ketika tu penghujung 52 lebih kurang. Ya. Jadi Zaid bin Thabit ni lahir 11 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi 52 tu tolak 11. Baik. Iaitu bersamaan dengan tahun 611 Masihi. Zaid bin Thabit meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah, bersamaan tahun 665 Masihi. Baik, itu latar belakang. Kadang-kadang kita ni bila baca biografi, latar belakang, sejarah orang, kita tak minat nak tahu tentang tarikh lahir, tahun lahir bila, tahun wafat, tahun meninggal bila. Padahal benda tu sangat penting. Sangat penting. Contoh tuan-tuan beli apa-apa buku. Kadang-kadang orang yang tak ada disiplin membaca buku, dia terus baca isi kandungan, dia terus baca cerita dalam buku tu, dia tak baca langsung tentang penulis buku tu. Silap. Bila kita beli apa-apa buku, antara benda yang awal kita kena baca, kalau ada latar belakang penulis, baca dulu latar belakang penulis. Dia ni sekolah mana, sambung ngaji di mana, habis pengajian di mana, dapat ijazah di mana, kemudian sambung berkhidmat di mana, meninggal dunia tahun bila. Kena tahu sikit. Biasanya belakang ni ada latar belakang penulis, ataupun dekat dalam ada latar belakang penulis. Jangan tinggal, kena baca. Sebabnya kadang-kadang ada kandungan buku ni, ada kandungan, isi kandungan buku ni, dia hanya pendapat peribadi penulis, pandangan peribadi penulis. Akhirnya bila kita baca pandangan peribadi penulis, dia cerita sesuatu isu, kemudian dia komen, dia buat ulasan dia dalam buku tu, kita tak setuju. Kita tak setuju. Akhirnya kita marah. Kita kata boleh, buku ni tak boleh pakai. Buku ni tak boleh pakai. Puncanya kita silap. Kita tak baca latar belakang penulis. Dia hidup tahun bila, dia meninggal tahun bila. Kadang-kadang dia menulis isi kandungan buku tu berdasarkan pengalaman dia hidup pada zaman itu. Dia cerita keadaan zaman yang dia lalui. Mungkin kita tak boleh terima kalau kita tak duduk di zaman dia lalui benda tu. Dan dia tulis waktu dia lalui masalah tu, waktu dia lalui pengalaman tu.
Maka sebab tu kita kena tahu dia lahir tahun bila, dia meninggal tahun bila. Bila kita baca satu-satu isi kandungan buku tu, baru kita tak melompat, baru tak melompat, baru tak marah, tak tentu ada. Kerana dia, oh kita faham, penulis buku ni dia cerita pengalaman dia, ya, dia hidup zaman komunis dulu, dia hidup zaman Jepun dulu. Oh dia cerita ni pengalaman dia susah begini. Pandangan dia kerana dia pernah melalui benda tu. Jadi baru kita baca buku, baca satu-satu tulisan tu tak melompat. Kerana kita tahu dia ni hidup tahu bila, mati tahu bila. Ya, itu penting. Baik. Zaid bin Thabit, latar belakang dia begitu. Latar belakang dia begitu. Kemudian tuan-tuan sekalian, ya, Zaid bin Thabit, dia ni anak yatim. Ayah dia meninggal dunia dalam satu peperangan namanya peperangan Bu'ath. Bila peperangan Bu'ath ni berlaku? Peperangan Bu'ath ni berlaku pada tahun ke-5 sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Ya. Bermakna waktu tu Zaid bin Thabit umurnya 6 tahun. Tadi dia lahir 11 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Ayah dia meninggal dunia dalam peperangan Bu'ath. Peperangan tu berlaku 5 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Bermakna waktu tu Zaid bin Thabit baru berusia 6 tahun. Ayah dia meninggal dalam peperangan Bu'ath. Baik. Daripada kecil lagi, waktu kecil lagi, Zaid bin Thabit ni selalu duduk dalam majlis bersama dengan Nabi. Dengar kata Nabi ada di mana-mana majlis, dia akan ada di situ. Kejar dia nak menuntut ilmu. Zaid bin Thabit, ya, selalu bersama dengan Nabi, belajar ilmu agama, hafal Quran. Berkat usaha dan minat yang begitu mendalam oleh Zaid ini terhadap ilmu agama, khasnya ilmu berkaitan dengan Quran itu, menyebabkan dia menjadi seorang yang alim dan salah seorang sahabat yang terkemuka dalam ilmu pengetahuan, khasnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ulumul Quran, tafsir, hadis, dia mahir. Tuan-tuan, kita tengok Quran tu, kita tengok sebuah Quran, kita nampak sebuah Quran je lah. Tapi bagi orang yang mahir dalam bidang Quran, ilmu tentang Quran tu berpuluh-puluh ilmu tentang Quran. Apa dia cabang-cabang ilmu tentang Quran yang biasa kita dengar? Hak biasa lah. Cabang ilmu daripada Quran yang biasa kita dengar dan kita belajar sikit sebanyak. Apa dia? Tajwid. Itu cabang ilmu daripada Quran, itu ilmu tajwid. Apa dia lagi cabang ilmu daripada Quran? Tafsir. Apa dia lagi cabang ilmu daripada Quran? Kita belajar asbabun nuzul, tahu sebab apa ayat tu diturunkan, ayat ni diturunkan, ayat ni diturunkan. Itu satu ilmu. Kalau kita hantar anak-anak kita ke sekolah tahfiz, dia ada lagi ilmu tentang Quran dia belajar. Ilmu apa dia? Qiraat. Qiraat ni cara membaca Al-Quran dengan kepelbagaian cara. Kita ni di Malaysia ni baru kita dengar satu cara bacaan. Cara bacaan Quran tu macam-macam cara bacaan. Ayat yang sama, surah yang sama. Tok Imam ni bacaan dia begini, Qari ni baca begini, Qari ni baca begini, ya. Kerana Al-Quran tu diturun dalam pelbagai logat, dalam pelbagai dialek masyarakat Arab ketika itu. Contoh, kita baca surah An-Nas, kita baca apa dia? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya, malikin nas. Ada setengah tempat yang dia panjangkan mau, ada setengah tempat dia baca pendek, ya. Apa dia lagi? Dalam surah Al-Fatihah kita baca, dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, kita baca lakum dinukum waliyadin. Sesetengah kiraat dia baca lakumu dinukumu waliyadin, dia letak baring depan, dia tidak matikan. Itu kiraat. Jadi ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu tentang Quran ni berpuluh-puluh. Jadi Zaid bin Thabit ni pakar. Dia pakar, dia pakar. Baik. Sebagai bukti dia yang alim, sebagai bukti dia ni orang yang betul-betul ilmu, yang betul-betul ada ilmu, selalu dijadikan rujukan di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Apa bukti dia? Bukti Zaid bin Thabit ni alim. Ada seorang sepupu Nabi namanya Abdullah bin Abbas.
Abbas tu pak saudara Nabi, Abdullah tu sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas ni gelarannya Ibnu Abbas, anak lelaki kepada Abbas. Dia ni sepupu Nabi, ya. Abdullah bin Abbas, gelaran masyhur dia Ibnu Abbas, anak lelaki Abbas. Dia ni pun alim bidang Quran juga, dan dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi lah, dia sepupu Nabi. Ibnu Abbas ni ataupun Abdullah bin Abbas ni, bila dia jumpa Zaid bin Thabit, sahabat Nabi yang jadi penulis wahyu ni, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ni, dia sanggup tolong tarik tali binatang tunggangan Zaid bin Thabit ni. Zaid bin Thabit naik binatang tunggangan, mungkin kuda ataupun unta, dia sanggup tolong tarik tali tu. Zaid bin Thabit duduk di atas tunggangan, dia duduk di bawah tolong heret tali. Zaid bin Thabit jadi serba salah. Kalau yang tolong heret ni saudara Nabi, malu dia, rasa segan dia. Kerana yang tarik ni orang yang mulia. Sampai Zaid bin Thabit sebut kepada Abdullah bin Abbas, ya, jangan buat demikian, yang tak payah tarik. Abdullah bin Abbas jawab kepada Zaid bin Thabit, kami diajar melakukan seperti ini terhadap orang alim di kalangan kami. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi itu, Ibnu Abbas, sepupu Nabi itu, dia kata, kami diajar buat seperti ini kepada orang alim di kalangan kami, ulama di kalangan kami kena hormat seperti ini. Apa jawab Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit buat apa dia? Zaid bin Thabit pegang tangan Ibnu Abbas dan cium tangan Ibnu Abbas. Bila Zaid bin Thabit cium tangan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ni, kata Zaid bin Thabit, kami diajar, kami disuruh buat seperti ini terhadap keluarga Nabi kami. Itu sahabat dia macam tu, yang ni hormat yang ni, yang ni hormat yang ni. Abdullah bin Abbas hormat Zaid bin Thabit kerana keilmuan dia. Zaid bin Thabit pergi balas cium tangan Abdullah bin Abbas, kata dia, kami diajar buat begini kepada keluarga Nabi kami. Dia sahabat sama sahabat begitu penghormatan dan memuliakan sesama mereka. Zaid bin Thabit merupakan salah seorang yang pintar, amanah, warak. Warak ni tuan-tuan, warak ni bukan orang jalan tunduk. Ada orang tengok jalan tunduk, warak ni. Jangan tertukar warak, zuhud. Itu perkataan-perkataan bahasa Arab yang sudah dipakai dalam bahasa Melayu. Tapi sayangnya kadang-kadang tak kena tempat. Tengok orang pakai baju koyak, lusuh, zuhud kawan tu. Zuhud dia bagi. Dia dah mula berkecamuk dah. Zuhud apa benda pun tak tahu, warak apa benda pun tak tahu. Nampak orang jalan tunduk, tak tengok orang. Warak dia ni. Apa benda warak? Zuhud tu benda, warak tu benda. Zuhud ni kita ambil nikmat yang Tuhan beri pada kita sekadar yang kita perlu. Itu zuhud. Bukan ada duit mampu beli baju baru, pergi pakai baju koyak. Orang tanya sebab apa pakai baju koyak? Zuhud. Tu kan zuhud, tu kedekut. Dia ada duit, dia boleh beli baju baru, dia pakai juga baju koyak. Tak berjaya-jaya baju koyak dalam keadaan ada duit. Tu kan zuhud, tu kedekut. Zuhud ni kita ambil nikmat dunia yang Allah Ta'ala bagi, ambil sekadar yang perlu. Ambil sekadar perlu. Benda tu tak perlu, kita dah rasa cukup, okey, tinggalkan, bagi pada orang yang lebih memerlukan. Itu zuhud. Ambil dunia ni sekadar perlu. Itu zuhud. Dunia ni kita ambil di tangan kita, tapi kita tak bawa masuk sampai ke hati kita. Itu zuhud. Dunia ni cukup duduk di tangan kita saja. Jangan dunia ni sampai bawa ke dalam ni, dalam hati. Itulah zuhud. Warak. Warak ni orang yang berhati-hati dalam setiap tindakan, takut-takut jatuh kepada benda haram. Benda-benda syubhah, benda sama-sama pun hati-hati, kerana dia takut benda tu jadi haram. Tu orang warak. Buat benda halal pun takut. Makan nasi halal, kan? Makan nasi halal, tapi makan tu berlebih-lebih, bimbang, takut ambil hak orang lain dan sebagainya. Ni orang warak. Hati-hati dalam setiap tindakan, takut tindakan jadi haram.
Jadi jangan tertukar sebut dengan wara. Jadi Zaid bin Thabit ni seorang sahabat yang amanah, ilmunya banyak, orangnya wara, dan dia merupakan salah seorang pemimpin di kalangan sahabat yang pernah dilantik menjadi penulis wahyu. Baik, disebabkan kepribadian dia yang mulia, ilmunya banyak, dipercayai, maka Nabi lantik dia menjadi salah seorang penulis wahyu. Setiap kali wahyu diturunkan, Nabi akan panggil dia. Setiap kali wahyu diturunkan, Nabi akan panggil Zaid bin Thabit. Sahabat lain itu datang juga, bila turun sesuatu wahyu, Nabi kumpul para sahabat, Nabi sampaikanlah wahyu, Nabi ceritalah apa syariat ajaran yang baru turun. Tapi Zaid bin Thabit ni setiap kali turun wahyu, Nabi mesti panggil dia. Nabi juga pernah melantik Zaid bin Thabit sebagai penulis surat untuk diutus kepada satu puak ataupun satu kaum di kalangan orang Yahudi. Orang Yahudi banyak puak, banyak kabilah. Nabi pernah lantik Zaid bin Thabit jadi tukang tulis surat untuk hantar ke satu kabilah Yahudi. Kerana Zaid bin Thabit dia mahir percakapan orang Yahudi. Orang Yahudi dia ada bahasa dia sendiri, ada logat dia sendiri, bahasa dia sendiri. Zaid bin Thabit mahir bahasa orang Yahudi. Ya, disebabkan dia ni merupakan seorang yang berilmu, sewaktu berada di kota Madinah, Zaid bin Thabit telah menjadi tumpuan umat Islam, menjadi tumpuan para sahabat untuk menuntut ilmu pengetahuan daripadanya. Dalam konteks lain pula, dia pernah jadi hakim, menyelesaikan beberapa kes, beberapa masalah. Dia pernah jadi hakim, ya, dalam perbicaraan. Dia pernah keluarkan fatwa, dan dia pernah jadi guru Quran. Orang nak belajar Quran, orang pergi jumpa dia. Zaid bin Thabit, kerana dia pakar, mahir bidang Quran. Bila Nabi wafat, naik Abu Bakar jadi khalifah. Nabi wafat, naik Abu Bakar jadi khalifah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar beri penghormatan yang tinggi kepada Zaid bin Thabit, diberi kepercayaan penuh kepada dia. Ya, apa kepercayaan yang Abu Bakar beri kepada dia? Dia mengetuai jawatan kuasa pengumpulan, penulisan dan pembukuan Al-Quran yang saya sebut pada 2 minggu lepas. Bila Nabi wafat, Al-Quran belum dibukukan. Itu tuan-tuan sedia maklum, ya, selalu saya ulang tu. Bila Nabi wafat, Al-Quran ni belum dibukukan dalam satu mushaf, belum dibukukan. Turun dah lengkap, semua surah, semua ayat dah turun lengkap. Cumanya dia tidak dibukukan. Dia ditulis oleh sahabat-sahabat penulis wahyu, disimpan di rumah mereka. Ada yang hafal masing-masing lah. Bila Abu Bakar jadi khalifah, 2 tahun Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, daripada tahun 11 sampai 13 Hijrah, Abu Bakar diuji oleh Allah. Dia berhadapan dengan masalah Nabi palsu muncul, beribu pengikut Nabi palsu. Orang Islam murtad di pelbagai daerah, dan ramainya orang Islam tak nak bayar zakat. Maka dalam tempoh 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah itu, Abu Bakar tak banyak melakukan pembukaan wilayah-wilayah baru. Islam tersebar ke tempat-tempat baru tak banyak di zaman Abu Bakar. Bukan tak ada, tak banyak. Kerana dia dalam tempoh 2 tahun itu, Abu Bakar disibukkan dengan melancarkan peperangan-peperangan, melawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad. Tak kurang daripada 10 kali peperangan. Dan perang yang paling besar di zaman Abu Bakar untuk lawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad ni, peperangan paling besar namanya Perang Yamamah. Yamamah tu satu tempat di Arab Saudi pada hari ini. Dalam perang itu, tak kurang daripada 400 orang sahabat yang hafal Quran gugur syahid. Tak kurang daripada 400 yang hafal Quran gugur syahid. 30 juzuk duduk dalam kepala. Tak kurang daripada 400 orang yang hafal Quran syahid, menyebabkan Sayyidina Umar rasa bimbang, takut Quran tu hilang, kerana Quran belum dibukukan. Maka Sayyidina Umar mencadangkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran mesti disalin semula, mesti dibukukan. Abu Bakar berat di peringkat awal. Kerana Nabi tak pernah suruh pun bukukan Quran, takut bid'ah pula kan. Tapi selepas Umar meyakinkan Abu Bakar pentingnya Al-Quran
Al-Quran itu dibukukan, maka Abu Bakar pun setuju, dan Abu Bakar lantik Zaid bin Thabit tadi mengetuai jawatan kuasa pengumpulan, penulisan dan pembukuan Al-Quran. Kumpul semua ayat-ayat Quran yang ada di rumah sahabat-sahabat Nabi, ayat-ayat Quran yang ada di rumah isteri-isteri Nabi, apa semua kumpul ya. Lepas dah kumpul, tulis, salin semula, siap, bukukan dalam satu mushaf. Sekitar 1 tahun siap, diketuai oleh Zaid bin Thabit. Sekitar 1 tahun siap proses ni. Bila siap, maka Al-Quran itu dinamakan Mushaf Abu Bakar, kerana siap itu di zaman Abu Bakar jadi khalifah. Baik, hebatnya Zaid ni, sifat amanahnya luar biasa, integriti. Bila diberi tugasan untuk mengumpul, menulis dan membukukan Al-Quran, apa di antara perkara yang luar biasa, perkara hebat yang dibuat oleh Zaid bin Thabit? Bila Al-Quran sudah dikumpulkan, surah demi surah, ayat demi ayat sudah dikumpulkan, bila nak start tulis, nak salin semula, Zaid bin Thabit tidak akan tulis sesuatu itu sebagai ayat Al-Quran sehinggalah ada 2 orang saksi yang mengaku bahawa ayat itu mereka pernah dengar daripada Nabi. Barulah Zaid bin Thabit tulis ayat tu sebagai ayat Quran. Kalau tak, asingkan dulu, letak tepi dulu. Bila orang kata ni ayat Quran, ni ayat Quran, Zaid bin Thabit akan cari 2 orang saksi. Setiap ayat Quran memerlukan 2 orang saksi yang mengakui bahawa ayat tu mereka pernah dengar daripada Nabi. Telitinya Zaid bin Thabit untuk memastikan yang dimasukkan dalam Al-Quran tu hanya ayat Quran yang diterima daripada Nabi sahaja. Tak nak ada ayat palsu, orang reka dan sebagainya. Ini sifat amanah yang ada pada Zaid bin Thabit. Baik, ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, itu di zaman Abu Bakar. Kemudian zaman Umar pun begitulah. Zaid bin Thabit ni jadi rujukan orang Islam dalam bidang Quran. Sampai zaman Sayyidina Uthman jadi khalifah. Bila zaman Sayyidina Uthman jadi khalifah, Islam mula tersebar ke banyak wilayah-wilayah baru, termasuk negara-negara bukan Arab. Akhirnya berlakulah percampuran itu. Sahabat-sahabat Nabi di zaman Sayyidina Uthman pergi berperang di beberapa tempat. Mereka balik, mereka mengadu kepada Sayyidina Uthman, wahai khalifah, kami dengar orang baca Quran di sana, di tempat sana, baca tak macam kita baca. Cara mereka baca Quran tak sama macam kita baca. Ayat ni kita baca lain, orang tempat tu baca lain. Perbezaan cara bacaan tu sampai berlaku kafir-mengkafir kerana mempertahankan cara bacaan kami yang betul. Dia jadi begitu. Puncanya kenapa dia, tuan-tuan sekalian? Contohnya di Syam. Syam ni dulu disebut negara Syam lah. Syria, Palestin, Jordan, Lebanon tu disebut bumi Syam. Cuma zaman moden ni, zaman penjajahan British, ya, Inggris, maka wilayah-wilayah orang Islam yang besar tu dipecah-pecahkan menjadi negara yang kecil-kecil. Syria ni sepadan dia, Palestin ni sepadan dia, Jordan ni sepadan dia, Lebanon ni sepadan dia. Dulu dia tak begitu. Dulu tu semua disebut sebagai bumi Syam. Orang di Syam baca ayat Quran tak sama dengan orang di Iraq baca ayat Quran. Ayat yang sama, tapi cara membacanya berbeza. Jadi masing-masing pertahankan cara bacaan masing-masing. Puncanya kenapa? Orang di Syam dapat bacaan ayat Quran daripada sahabat Nabi yang ni. Orang daripada Iraq dapat cara bacaan Al-Quran daripada sahabat Nabi yang ni. Salah tak? Tak salah. Kerana sahabat Nabi itu semua dia dengar bacaan itu daripada Nabi. Dan Jibril turunkan ayat Quran kepada Nabi. Ayat Quran ini turun dengan beberapa dialek. Dialek ni nak terjemah apa sebenarnya? Dialek logat. Orang Melayu dia banyak dialek dia, kan? Orang Minang ada cara bercakap dia ada dialek dia. Semua Melayu betul, cuma dia ada dialek dia.
Jadi Al-Quran diturun dengan beberapa dialek masyarakat Arab ketika itu. Jadi bila turun Nabi baca kepada para sahabat ni dengan bacaan itu. Bila turun ayat ni Nabi baca kepada sahabat ni dengan bacaan itu. Jadi sahabat ni sebarkan Al-Quran di bumi Syam. Sahabat ni sebarkan Al-Quran di Iraq. Apa cara yang mereka dengar Nabi baca dulu, yang itulah cara mereka sampaikan. Kerana Quran itu turun dengan beberapa dialek masyarakat Arab ketika itu. Maka bila berlaku kafir-mengkafir kerana perbezaan bacaan itu, Sayyidina Osman waktu jadi khalifah dia bimbang. Maka sekali lagi Sayyidina Osman beri penghormatan kepada Zaid bin Thabit. Dia kena jadi ketua sekali lagi, ketua jawatan kuasa penulisan Al-Quran kali kedua. Kali ini Al-Quran hendaklah ditulis dengan satu bahasa saja, satu dialek saja. Ya, kena ditulis selaraskan cara bacaan, bentuk tulisan. Kerana waktu tu huruf-huruf pun belum ada titik apa lagi pun. Maka Zaid bin Thabit lah yang diberi tanggungjawab untuk pikul tugas ni, iaitu selaraskan cara bacaan, bentuk tulisan. Siap. Bila siap, maka dinamakan Mushaf Uthmani. Quran Mushaf Uthmani. Itulah yang kekal kita pakai sampai hari ini. Yang kekal kita pakai sampai hari ini. Baik, ini di antara jasa Zaid bin Thabit. Apa lagi sumbangan Zaid bin Thabit? Dia juga pernah dilantik sebagai qadhi dan menteri kewangan di Madinah di zaman pemerintahan Sayyidina Osman. Baik, selesai. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi yang pernah menjadi penulis wahyu yang kedua iaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi nama Ubay ni pun ada beberapa orang juga, jangan tertukar. Ya, yang malam ni kita bincang ni Ubay bin Ka'ab. Tadi Zaid bin Thabit, yang kedua Ubay bin Ka'ab. Latar belakang Ubay bin Ka'ab, nama penuh beliau ialah Ubay ibnu Ka'ab ibnu Qais, dan dia berasal daripada Madinah. Orang Madinah ni kita gelar Ansar, ya, penolong, kerana mereka tolong orang Muhajirin. Dan Ubay orang Madinah daripada kabilah Khazraj. Tuan-tuan ingat, bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, orang Madinah ni puak ataupun kabilah yang besar ada dua. Pertama kabilah Aus, yang kedua kabilah Khazraj. Dua kabilah ni berperang bergaduh berpuluh tahun, tak berhenti-henti berperang. Ya, tak kurang daripada 10 kali mereka berperang, dua kabilah ni. Takdir Allah, dua kabilah ni memeluk Islam, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Akhirnya baik semula, Nabi panggil mereka Ansar, penolong. Kabilah Aus dan Khazraj ni kita panggil Ansar, penolong, kerana mereka tolong sambut orang Muhajirin. Jadi Ubay bin Ka'ab ni dia orang Madinah, orang Ansar lah, dan dia daripada kabilah Khazraj. Dia daripada kabilah Khazraj. Tentang tarikh lahir Ubay, ahli sejarah tak buat catatan yang tepat. Tidak dinyatakan bilakah beliau dilahirkan dan di mana beliau dilahirkan itu. Ahli sejarah tak ada buat catatan tentang hal itu. Begitu juga tentang tarikh dia mati, ahli sejarah telah berselisih pendapat. Ada yang sebut Ubay bin Ka'ab ni mati, meninggal dunia pada tahun 19 Hijrah, dan ada pendapat yang mengatakan dia meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah. Mengikut sejarahnya, Ubay bin Ka'ab ni orang alim Yahudi asalnya. Dia ni ahli kitab, pendeta agama Yahudi. Kalau kita tak imam lah. Asalnya Ubay bin Ka'ab ni pendeta kepada agama Yahudi. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia macam Zaid bin Thabit juga. Mana saja majlis ada Nabi, adalah dia sekali. Kerana dia keinginan untuk menuntut ilmu tu tinggi. Macam Zaid bin Thabit tadi. Ada majlis Nabi, adalah dia di situ. Adalah Ubay bin Ka'ab di situ. Baik. Sehinggalah dia muncul sebagai salah seorang sahabat yang alim dalam ilmu yang berkaitan dengan Quran dan ulumul Quran. Cabang-cabang ilmu tentang Quran dia mahir, Ubay bin Ka'ab ini. Ubay bin Ka'ab. Ubay banyak dan selalu bersama dengan Nabi dalam siri-siri peperangan yang disertai oleh Nabi.
Nabi pimpin perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Ubay bin Ka'ab ada sekali. Banyak peperangan yang dipimpin oleh Nabi, Ubay bin Ka'ab ada sekali. Ya, antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ataupun perang Ahzab dan perang-perang yang lain. Bahkan selepas daripada Nabi wafat, Ubay bin Ka'ab masih terlibat dalam peperangan-peperangan besar di zaman sahabat-sahabat yang lain jadi khalifah. Antaranya Ubay bin Ka'ab terlibat dalam peperangan Al-Jabrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua. Disebabkan pribadi Ubay bin Ka'ab ni mulia, amanah, takwa kepada Allah, ilmunya tinggi, maka Nabi telah melatih Ubay bin Ka'ab menjadi salah seorang penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab ni merupakan salah seorang penulis wahyu, selain daripada Zaid bin Thabit tadi. Ubay bin Ka'ab melalui pengiktirafan yang diberikan oleh Nabi kepada Ubay bin Ka'ab ini, di samping dia seorang yang alim dalam bidang Quran, maka ketika itu Ubay bin Ka'ab waktu dia hidup, orang panggil dia dengan satu gelaran apa dia? Sayyidul Qurra. Sayyidul Qurra. Sayyid maknanya penghulu. Orang nama Sayyid ni maknanya penghulu ataupun ketua ataupun tuan. Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Said itu ini Said cuma Said muncul dalam masyarakat kok. Said ini keturunan Nabi, Said. Tapi Said ada kat Malaysia ni, tengok kadang tu saja letak nama Said bukan keturunan Nabi pun. Jadi Ubay bin Ka'ab ni diberi gelaran Sayyidul Qurra. Sayyidul Qurra maknanya apa? Penghulu segala qari. Qari ni orang ngaji Quran. Maka dia ni digelar sebagai Sayyidul Qurra, penghulu segala qari, penghulu segala orang yang baca Quran. Ramai-ramai orang baca Quran ni dia lah penghulunya. Bukan sekadar dia baca, dia pakar, dia mahir, maka orang panggil dia penghulu. Penghulu segala qurra, segala qari. Ubay bin Ka'ab juga tokoh tafsir. Tafsiran ayat-ayat Quran ni dia mahir. Ayat Quran ni turun sebab apa, ayat Quran ni turun sebab apa, ayat ni turun sebab apa, dia mahir. Dia tahu tafsiran ayat Quran itu kerana dia selalu duduk dalam majlis Nabi. Alimnya Ubay bin Ka'ab ini diakui oleh seorang tabi'in. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah bincang, kita dah bincang sebelum ni apa makna sahabat, apa makna tabi'in, apa makna tabi'in. Jangan tertukar. Sahabat Nabi maksudnya orang yang hidup satu zaman dengan Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, memeluk Islam dan mati sebagai seorang Islam. Itu sahabat. Abu Jahal bukan sahabat, dia tak masuk Islam. Abu Talib pernah dengan Nabi, tak boleh lah, dia tak masuk Islam. Sahabat ni orang hidup satu zaman dengan Nabi, pernah jumpa Nabi, dia mesti pernah jumpa. Kalau hidup satu zaman tak pernah jumpa, dia bukan sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni, dia hidup satu zaman dengan Nabi tapi tak pernah jumpa, maka dia tak termasuk kategori sahabat. Sahabat Nabi ni orang yang hidup satu zaman dengan Nabi, pernah jumpa Nabi, memeluk Islam dan mati sebagai seorang Islam. Itu sahabat. Hadis daripada generasi sahabat, generasi selepas tu kita panggil tabi'in. Apa makna tabi'in? Anak murid kepada sahabat. Mereka pernah berguru dengan sahabat Nabi, pernah jadi anak murid kepada sahabat Nabi. Cumanya tabi'in, mereka tak pernah bertemu Nabi. Nabi dah wafat, cuma mereka pernah jadi anak murid kepada sahabat-sahabat Nabi. Tabi'in, masuk Islam dan mati sebagai Islam. Itu tabi'in. Selepas habis tabi'in, kita panggil tabi'in, anak murid kepada tabi'in pula. Anak murid kepada tabi'in pula, kita panggil tabi'in. Mereka pernah jumpa tabi'in, tapi mereka tak pernah jumpa sahabat Nabi. Jadi selepas generasi para sahabat, ada satu generasi namanya tabi'in. Adalah beberapa ratus orang tabi'in, beberapa ratus orang ulama yang pernah jadi anak murid sahabat. Adalah. Bukanlah selepas zaman sahabat semua kita panggil tabi'in, bukan. Kalau dia tak pernah jumpa sahabat Nabi, tak masuk Islam, tak jadilah tabi'in. Jadi adalah beberapa ratus orang tabi'in, kan. Jadi ada seorang tabi'in, anak murid kepada sahabat.
Ada seorang tabi'in yang terkenal dalam sejarah, namanya Masruq ni, dia pernah cerita tentang kelebihan Ubay bin Ka'ab, penulis wahyu yang kita bincang pada malam ni. Masruq ni tabi'in. Dia pernah bertemu dengan beberapa orang sahabat Nabi, pernah jadi anak murid. Dia mengaku bahawa Ubay bin Ka'ab ni, sahabat Nabi nama Ubay bin Ka'ab ni memang alim sungguh. Ini diakui oleh Masruq. Masruq ni seorang tabi'in. Masruq dia kata apa dia? Aku telah bergaul rapat dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bergaul rapat dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dapati ilmu para sahabat itu ada pada 6 orang. Hebat. Aku telah bergaul dengan sahabat-sahabat Nabi, dan aku dapati ilmu sahabat-sahabat Nabi ni ada pada 6 orang. Kumpul dekat 6 orang ni dah memadai dah. Kalau kita jadi anak murid kepada 6 orang ni pun dah okey dah. Aku bergaul dengan sahabat-sahabat Nabi, aku dapati ilmu mereka terkumpul pada 6 orang. Yang pertama, Umar Al-Khattab. Yang kedua, Ali. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, sepupu Nabi tadi. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Ni penulis wahyu yang kita bincang pada malam. Ya. Yang seterusnya Abu Darda. Dan yang keenam, Zaid bin Thabit. Siapa yang sebut ucapan ni? Masruq. Dia salah seorang tabi'in, anak murid kepada sahabat. Masruq kata, aku bergaul dengan sahabat-sahabat Nabi, aku dapati ilmu sahabat-sahabat Nabi itu terkumpul pada 6 orang. Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Abu Darda dan Zaid bin Thabit. Salah seorangnya siapa dia? Ubay bin Ka'ab, penulis wahyu yang kedua yang kita bincang pada malam. Maknanya apa dia? Alim sungguh Ubay bin Ka'ab ni. Sampai ada tabi'in yang mengaku bahawa Ubay bin Ka'ab ni alim. Terkumpul segala ilmu para sahabat tu pada diri dia. Baik. Selain daripada Ubay terkenal sebagai salah seorang daripada penulis wahyu dan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, Ubay juga merupakan salah seorang sahabat yang alim dalam bidang hadis. Hal itu kerana beliau sering berdamping dengan Nabi dan menyertai majlis-majlis yang ada Nabi. Jadi Ubay bin Ka'ab ni bukan sekadar alim bidang Quran, dia juga alim bidang hadis. Ekoran daripada itu, Ubay bin Ka'ab ni terkenal sebagai salah seorang periwayat hadis, orang yang meriwayatkan hadis daripada Nabi. Apa dia kitab hadis yang terkenal pada hari ini? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rujukan kita orang Islam selepas Quran, hadislah. Dan hadis yang paling sahih, hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Dia ada kitab dia, Sahih Bukhari. Yang kedua, yang paling tinggi sekali, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim ada kitab dia lah, Sahih Muslim. Jadi selepas daripada Quran, rujukan kita paling tinggi hadis. Selepas Quran, hadis. Hadis yang paling sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebahagian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu sumbernya dapat daripada mana? Daripada Ubay bin Ka'ab. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat lebih kurang 164 buah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada sebanyak 164 buah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Baik tuan-tuan sekalian. Ya, itu beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Jadi untuk malam ni saya rasa kita cukup dua dulu. Kita kenal dua dulu penulis wahyu. Yang pertama Zaid bin Thabit dan yang kedua Ubay bin Ka'ab. InsyaAllah dalam pertemuan pada 2 minggu akan datang kita akan sambung penulis wahyu yang ketiga dan yang keempat. 4 orang penulis wahyu rasmi, ya. Iaitu yang ketiga nanti insyaAllah kita akan bincangkan Mu'az bin Jabal, dan yang keempat Muawiyah bin Abu Sufyan. Mu'az bin Jabal dan Muawiyah bin Abi Sufyan. InsyaAllah kita akan bincang dalam pertemuan akan datang. Jadi untuk malam ini sekadar itu dulu yang boleh sampaikan.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Sekadar itu dulu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin.